Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okay, kita mulakan pelajaran kita hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaid rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Jadi cikgu share dulu. Okay, yang dekat Telegram dengar tak? Dawis dengar tak Dawis? Dengar Okay. Semalam cikgu terlupa buka mikrofon. Okay, topik kita hari ni, yang ini ulang kaji je tau. Okay, yang ini sebenarnya awak kena belajar masa tahun 5 dulu. Mod, median, mean dan julat. Okay, kita kena refresh balik apa itu mod, median, mean dan julat. Okay. Okay, mod dekat sini, maksud dia mod. Okay, kalau tengok kat situ cikgu dah siap-siap tulis. Maksud mod ialah kekerapan yang paling banyak. Okay, untuk mencari mod ni, okay, data dia ada dua jenis tau. Satu data bersepah, satu lagi data terkumpul. Okay, data yang untuk soalan yang pertama yang cikgu bagi ni, ini data bersepah. Okay, sebab dia bersepah-sepah. Jadi, setiap kali awak jumpa data bersepah, apa yang perlu awak buat? Awak perlu susun ikut kronologi. Susun ikut urutan. Sama ada dari yang paling kecil kepada yang paling besar, ataupun dari yang paling besar kepada yang paling kecil. Mana-mana ikut suka hati awak. Okay? Okay, sekarang kita lihat data ni. Langkah pertama kita perlu susun dulu kalau dia beri awak data bersepah. Okay, nombor pertama yang perlu ditulis nombor apa? 11, 11. Okay, kemudian 17, 17. Kemudian 20, 20. Kemudian 23, 23. Kemudian 23, 23 lagi. Kemudian 45, 45. Okey, kalau kita lihat dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nombor. Okey, bila dia tanya mod itu maksudnya kekerapan yang paling banyak. Bukan membawa maksud nombor yang paling besar tau, bukan. Okey, bukannya macam tu. Maksud dia nombor yang mana yang berulang banyak kali. 23. Jadi jawapannya adalah 23. Kenapa 23? Dia nombor berulang kali. Sebab 23 tu kekerapan dia 2 kali. Kekerapan dia 2 kali. Yang lain-lain semua sekali je. 11 hanya ada sekali, 17 hanya ada sekali, 20 hanya ada sekali dan 45 hanya ada sekali. Okey, itu maksud mod. Kekerapan yang paling banyak. Okey, yang kedua, median. Median tu maksudnya data yang berada di tengah-tengah. Kalau kita lihat dekat sini, semua sekali ada 6 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Bila ada 6 data, okey, nombor yang berada di tengah-tengah, okey, kalau kita tengok, okey, ini nombor yang pertama dari hadapan. Ini nombor yang pertama dari belakang. Okey, kita nak tengok nombor mana yang berada di tengah-tengah. Ini nombor yang kedua dari hadapan. 23 ni pula nombor yang kedua dari belakang. Okey. 20 ni nombor yang ketiga dari belakang dan 23 nombor yang ketiga dari belakang. Maksudnya untuk set nombor yang diberi ni, ada ke tidak nombor yang berada di tengah-tengah? Ada atau tiada? Ada tak ada nombor yang berada di tengah-tengah? Tak ada. Bila tak ada, okey, dia tak ada. Dia tak bagi dekat sini. Bila tak ada sebab apa tak ada? Sebab yang ini 3 nombor dari hadapan. Yang belakang ni 3 nombor dari belakang. Maksudnya nombor yang berada di tengah-tengah berada di sini. Di antara kedua nombor ini. Okey? Nombor yang berada di tengah-tengah berada di antara kedua nombor ini. Jadi apa yang perlu awak buat kalau awak berjumpa dengan situasi ini, okey, apa yang perlu awak buat? Awak perlu tambahkan kedua nombor tersebut. 20 dengan 23 tu awak perlu tambahkan. Okey, kemudian awak perlu bahagikan. Ingat per ini adalah operasi bahagi. Bahagi dengan berapa? 2. Bahagi dengan 2 kerana dia nak yang berada di tengah-tengah. Okey, jadi 20 tambah 23 berapa? 43. 43. Okey, 43 kemudian kita akan bahagikan dengan 2. Jadi 43 bahagi 2.
Okey, 4 nombor yang keberapa? 2. Nombor yang kedua. 3 nak ambil nombor apa? 2. 2. 2 tu nombor yang keberapa? 1. Nombor yang pertama. Kemudian ada baki 1. Apa kena buat? Turun tak titik perpuluhan. Letak titik perpuluhan. Kemudian Turunkan sifar. turunkan sifar. Okey, jadi 10. 10 ada tak dalam sifar 2? Ada. Ada. Nombor yang keberapa? 5. Nombor yang kelima. Jadi mediannya adalah yang ini, 21.5. Okey? Faham ke tidak setakat ni mod dan median? Faham. Faham Okey, Dah sekarang buat kita bergerak ke kemahiran berikutnya mencari min. Min ni maksudnya purata. Okey, nama dia berbeza-beza. Dalam bahasa Melayu purata, dalam bahasa Inggeris min. Okey. Jadi, bagaimana cara nak cari min? Okey, min ni maksud dia purata. Purata ni diambil dari perkataan pukul rata. Maksudnya semua, kalau contohnya data tu berkaitan dengan orang, semua orang dapat bilangan yang sama. Semua orang menjual hasil jualan yang sama banyak. Okey? Jadi bagaimana nak cari min? Kesemua data yang diberi ni, langkah pertama kita perlu tambahkan. Okey? 11 tambah 17 tambah 20 tambah 23 tambah 23 lagi tambah dengan 45. Okey, selepas kita tambahkan, okey, kemudian kita kena bahagikan dia. Bahagi dengan berapa? Lihat bilangan data ada berapa banyak. Berapa ada bilangan data tadi? 6. Ada 6. Jadi maksudnya kita akan bahagikan hasil jumlah tu dengan 6. Okey? Okey, formula ni kena buat. Tak boleh tak buat yang formula yang cikgu buat panjang-panjang ni. Tapi kalau nombor tu besar sangat, okey, awak boleh tambahkan dalam bentuk lazim. 11 tambah 17 tambah 20 tambah 23 tambah 23 tambah 45. Okey, sekarang kita congak. 7 tambah berapa jadi 10? 3. Tambah 3. Okey, sekarang dah ada 1 10 Okey, kemudian 5 tambah 3 berapa? 8. 8. 8 tambah 1? 9. 9. Jadi berapa barisan sar ni? Berapa? Tadi dah 10, lepas tu 5, 3, 1, 9. Jadi jumlahnya berapa bahagian sar ni? Ni. Ni. Berapa? 10 tambah 9 berapa? 9 apa? 19. 11. Okey, so 9 turun 1, 1 naik atas. Okey, untuk nilai ke-40, kita tambahkan dulu, kita ambil dulu nombor yang paling besar. Okey, dekat sini nombor paling besarnya 4. 4 tambahkan dengan 2, berapa? 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10. 10 tambah 3 terus. 13. 13. Jadi 139. Dah selesai ke belum? Dah selesai ke belum? Belum. Kita baru tambah. Ada satu lagi operasi. Apa operasinya? Kita baru tambah. Tengok kat sini apa operasinya. Kita baru selesaikan yang tambah ni. Ada satu lagi yang kita belum selesaikan. Yang mana? Bahagi. Kita kena bahagi. Okey, apa bahagi apa? Ini 139 bahagi dengan 6. 6. Okey. Bahagi dengan 6. Bahagi dengan 45. Bahagikan dengan 6. Okey. Per. Tengok yang per ni. Per ini bawah dia 6. So kita akan bahagikan dengan 6. Okey. Nombor 13. Nombor apa yang paling hampir yang ada dalam sifar 6? 12. 12 tu nombor yang keberapa? 2. Nombor yang kedua. Okey. 3 tolak 2 dapat baki berapa? 1. 1. Kemudian kita kena buat apa? Turunkan 9. Jadi nombor barunya 19. Okey. Dalam sifar 6, nombor apa yang paling hampir dengan 19? 18. 18 tu nombor yang keberapa? 3. Nombor yang ketiga. Bila kita tolak ada baki lagi 1, apa lagi kena buat? Letak titik perpuluhan. Letak titik perpuluhan. Kemudian Letak sifar. turunkan sifar. Okey. 10. Nombor apa yang paling hampir dengan 10 dalam sifar 6? 6. 6 tu nombor yang keberapa? Pertama.
Nombor yang pertama. Okey, 10 tolak 6 dapat baki berapa? 4. 4. Okey, ada baki lagi. Apa lagi kena buat? Tak turunkan sifar. Okey, turunkan sifar sekali lagi. Lagi. Okey, 40 ada tak dalam sifir 6? Ada. Tak ada. Bila tak ada, nombor apa yang paling hampir? 36. 36 tu nombor yang ke berapa? Ke-6. Nombor yang ke-6. Kita tolak lagi, tengok ada baki lagi. Baki berapa tu? 40 tolak 36. Berapa? 10 tolak 6 berapa? 4. Baki 4. Ada baki lagi, apa kena buat? Turunkan sifar. Okey, turunkan sifar sekali lagi. Okey, so 40, 36, benda yang sama macam yang ini kan? Okey, benda yang sama kan? Okey, bila benda yang sama, okey ada baki lagi sini. Okey, kalau perhatikan dekat sini, ini titik perpuluhan. Kemudian ini kita panggil sebagai 1 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan, 3 tempat perpuluhan. Jika bila awak dah cari sehingga 3 tempat perpuluhan, okey, sehingga 3 tempat perpuluhan yang awak dah cari, kemudian masih lagi ada baki, maka awak boleh abaikan. Okey, sebab soalan ini nombornya jawapannya adalah infinity. Infinity tu maksudnya tidak akan habis. Alright, jadi awak terus gunakan nombor ini. Jadi ini awak punya jawapan. Jadi min awak 23.166. Ini jawapan awak. Okey, jelas ke tidak? Jelas Okay. Jelas. Kali julat. Julat tu maksudnya Maksimum data tolak minimum. tolak dengan data minimum. Okey, siapa data maksimum dia? Di sini, tengok yang ini yang awak dah siap-siap susun ni. Jangan tengok lagi yang dekat atas ni, jangan tengok lagi. Tengok yang awak dah siap-siap susun. Data maksimum. Maksimum tu maksudnya yang paling besar. Siapakah yang paling besar? 45. Siapa? 45. 45. Okey. Tolak dengan data paling minimum. Minimum tu 11. maksudnya data yang paling kecil. Siapa data yang paling kecil? 11. 11. Jadi maksudnya 45 tolak 11. Dapat berapa? Dapat 34. Jadi julat bagi data yang diberi ini, julatnya adalah 34. Alright. Okay, kita lihat soalan yang kedua. Okay, yang ini pun masih lagi data bersepah. Okay, langkah pertama. Cari mod. Mod. Okay. Mod, ingat lagi apa maksud mod? Ingat. Kekerapan paling banyak. Okey, kekerapan yang paling banyak. Okay, cuba tengok dekat sini. Okey, sebelum kita tengok kekerapan yang paling banyak, kita susun dulu. Okey, biasanya susun cikgu akan susun pada median. Sebab cikgu nak tengok dekat median nanti senang. Okey. Median, nombor apa dulu kita kena susun? 2. 2. Lagi? 2 lagi. Lagi? 5. 5 lagi? 5. 5 lagi, jap. 5 lagi. Lagi? 8. 5 lagi. 5 ada 3 kan? 1, 2, 3. Okey, lagi? 8. Barulah 8. Lepas 8? 11. 11. Lepas 11? 17. 17. Okey, setiap kali awak susun data bersepah ni awak kena kira balik. Tengok cukup ke tak cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So data dia semua sekali ada 8. Tengok dekat atas, cukup tak 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, maksudnya susunan awak sudah lengkap. Okey, sekarang kita lihat. Siapa mod bagi data yang diberi? 5. 5. Kenapa 5? 5 dia berulang kali. Ya, kerana 5 dia berulang sebanyak 3 kali, yang paling banyak. Okey? Okey, sekarang median pula. Median maksudnya apa? Nombor yang tengah-tengah. Okey, data yang berada di tengah-tengah. Okey, kita tengok. Tadi kita kira semua sekali data ada 8. Maksudnya di bahagian hadapan mesti ada berapa nombor? Tengah-tengah di mana tengah-tengah? Di antara nombor apa dengan nombor apa? Tengah-tengah.
Di mana kedudukan tengah-tengah? Di antara nombor apa dengan nombor apa? 2 dengan 5. Okey, 5 dengan 5. 2. 5 yang mana? 5 yang ini ke atau 5 yang ini? Yang A atau yang B? Okey, 5 yang B. Okey. Jadi maksudnya data tu berada di antara 5 dengan 5. Okey. Bila dia berada di antara nombor 5 dengan 5 dan nombornya sama, kita tengok soalan tadi. Soalan tadi nombor yang berada di tengah-tengah tu, pengapit dia tu nombornya sama atau berbeza? Berbeza sebab 20 dengan 23 nombornya berbeza. Jadi bila kita tambah dan bahagi 2, kita akan dapat jawapan yang lain iaitu 21.5. Tapi untuk soalan ini, okey, kalau awak lihat nombor yang berapitnya sama, 5 dengan 5. Okey, jadi kalau dia punya nombornya sama, maka jawapan dia adalah 5. Kenapa cikgu cakap 5? Kerana kalau awak tambahkan pun, okey, contoh cikgu tambahkan 5 tambah 5 bahagi 2. Okey, 5 tambah 5, 5 yang ini tambahkan dengan 5 yang ini, kemudian kita bahagikan dengan 2 sebab kita nak cari data yang berada di tengah-tengah. Okey, 5 tambah 5 Cikgu. 10. 10 kemudian kita perkan dengan 2. Ingat per itu juga operasi bahagi. Dan kalau nombor tu kecil, kita boleh mansuhkan. Okey? Mansuh itu juga adalah operasi bahagi. Okey, kita mansuhkan 2 dengan 10. Nak guna sifir berapa ni? 2. Sifir 2. Okey, 2 nombor yang keberapa dalam sifir 2? Pertama. 10 nombor yang keberapa dalam sifir 2? 5. 5. See? Tengok jawapan dia pun sama 5 kan? Jadi kalau bila awak susun nombor dan nombor itu berapit, nombor yang sama, tak perlu buat benda alah ni, yang ini. Yang ini ni tak perlu buat. Okey? Sebab jawapan dia memang nombor tersebut. Faham ke tak? Faham. Okey, faham. Okey, soalan yang ketiga. Yang ketiga dia nak min. Okey, ingat lagi min tu apa? Min tu apa? Purata. Okey, tengok dia punya operasi dia. Apa kena buat kat sini? Operasinya apa yang terlibat? Tambah dan juga bahagi. Okey, beritahu cikgu apa nombor yang cikgu perlu tambah. Bila awak nak menambah, tengok data yang ini. Yang dah disiap-siap susun ni. Jangan tengok data yang ke atas. Okey, sebab beritahu cikgu apa nombor-nombornya yang cikgu akan tambahkan. 17. Tambah daripada kecil dulu nak. 2. 2. Tambah 5. 2 ada berapa nak? 2. Ada 2. 2 tambah 2. Tambah 5. Tambah 5. Tambah 5. Tambah 5 lagi. Tambah 5. Tambah 5 lagi. Tambah 11. Tambah 8. Umar, jangan bersepah-sepah data. Nanti awak tertinggal nombor. Tambah 8 dulu, lepas tu? Tambah 11. Tambah 11. 17. Tambah 17. Okey. Kemudian kita kena buat apa dengan hasil tambah ni? Bahagi. Ingat bila buat dalam bentuk formula, buat yang macam ni. Okey? Kena buat dalam simbol per. Okey. Bahagi. Per. Bahagi dengan berapa? 8. 8. Dari mana datang 8 tu? Semua nombor-nombor ni adalah 8. Okey, semua nombor-nombor ni ada 8. Okey, sekarang kita tambahkan terlebih dahulu. 2, 2, 5 ada 3. Kemudian 8, kemudian 11, kemudian 17. Okey, bila tambah nombor banyak-banyak macam ni, kita kena rajin mencongak. Okey, 8 tambah apa dapat 10? 2. 8 tambah 2. So sekarang dah ada 1 10. Okey, 5 tambah apa dapat 10? 5. Sekarang dah ada 2 10. Okey, maksudnya hasil yang cikgu dah potong-potong ni dah berapa jumlah dia? Dah berapa jumlah dia? 20. Dah 20. Sudah 20. 8 tambah 2 10, 5 tambah 5 10. Jadi sekarang semua sekali dah ada 20. Okey, sekarang kita ambil 7 pula. 7 tambah berapa boleh jadi 10? 3. 3. Macam mana 7 ni? Okey, 7 dah ada. 3 tu nak ambil dari mana? 1 dan
1 tambah berapa jadi 3? 2. 2. Okey, lengkapkan nombor dia kan? Jadi sekarang semua sekali dah ada berapa 10? 30. Okey, sekarang dah ada 30. Okey, nombor mana lagi bahagian sah yang cikgu belum potong lagi? 5. 5. Jadi 30 tambah 5? 35. 35. Okey. Kemudian yang bahagian puluh, 3 tambah 2? 5. 5. Okey, jadi hasil tambahnya 55. 55 ni kemudian kita kena buat apa? Bahagi. Bahagi dengan berapa? 8. 8. Dalam sifar 8, nombor apa yang paling hampir dengan 55? 40. 48. 48 tu nombor yang keberapa? 6. Nombor yang ke-6. Okey, tolakkan dapat baki berapa? Berapa bakinya? 10 tolak 8? 2. 2 tambah 5? 7. Allah, tak bersemangatnya. Okey, 7. Dah ada baki 7. Lepas tu kita kena buat apa sebab ada baki? Tak titik perpuluhan. Okey, letak titik perpuluhan, kemudian Turunkan sifar. turunkan sifar. Jadi nombor barunya 70. Dalam sifar 8, 70. Nombor apa yang paling hampir dengan 70? 64. 64 tu nombor yang keberapa? 56. Nombor yang 8. ke-8. Apa, Ma? Okey, kemudian kita tolakkan. Okey, cikgu dah potong dulu. 6 sifar 10. Okey, berapa baki dia? 6. 6. Okey, ada baki lagi. Apa lagi kena buat? Letak sifar lagi. Okey, ingat letak sifar lah lagi. Okey, sekarang nombor barunya 60. Nombor apa yang paling hampir dengan 60 dalam sifar 8? 56. 56 tu nombor yang keberapa? 7. Nombor yang ke-7. Okey, kemudian kita tolakkan. Okey, 10 tolak 6 berapa? 4. 4. Okey, ada baki lagi. Apa kena buat? Turunkan sifar. Turunkan sifar. Okey, 40 ada tak dalam sifar 8? Ada. Ada. Nombor yang keberapa? 5. Nombor yang kelima. Jadi jawapan dia minnya adalah 6.875. Okey? Okey, yang keempat, julat. Ingat bila dia bagi data macam ni, ini 4 soalan yang biasanya dia akan tanya. Mod, median, min dan julat. Okey, ingat lagi tak julat tu macam mana nak cari? Maksimum tolak minimum. Maksimum tolak minimum. Siapa data maksimum dia? 17. 17. Ingat maksimum tu nombor yang paling besar, data yang paling besar yang dia bagi. Okey, minimum? 2. Okey. Jadi 17 tolak 2 baki berapa? Berapa? 15. 15. Okey, 15. Okey, soalan yang ketiga masih lagi data bersepah. Okey. 12, 26, 5, 16, 30, 3, 10, 2. Okey, langkah pertama cari mod, langkah kedua cari median. Okey. Oleh kerana ini data bersepah, apa benda yang awak kena buat terlebih dahulu sebelum mencari mod dan median? Susun ikut kronologi. Sama ada secara menaik atau menurun. Okey, nak susun secara menaik ke menurun ni? Menaik. Okey, nombor apa dulu kena tulis? 2 lagi. 3 lagi. 5. 5 lagi. 10. 10 lagi. 12. 12 lagi. 16. 16 lagi. 26. 26 lagi. 30. 30. Okey, kita cek tengok ada berapa nombor semua sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul tak 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey dah cukup ada 8 nombor. Okey sekarang median. Siapa median? Ada median tak? Median pula mod. Siapa mod?
ada. Tak ada mod. Jadi dekat sini tak ada sebab semua sekali dia punya kekerapan dia hanya sekali saja. Jadi jawapan dia tiada mod. Okey? Okey, median pula. Median tu tadi apa dia? Data yang berada di tengah-tengah. Okey, data yang berada di tengah-tengah. Siapa data yang berada di tengah-tengah? Di antara nombor siapa dengan siapa? 10 dengan 12. Okey, dia 12. letak di antara nombor 10 dengan 12. 12. Jadi apa yang perlu kita buat dengan nombor 10 dan 12 ni? Sebab nombornya berbeza. Tambah. Tambahkan 10 tambah 12, lepas tu Bahagi. bahagi dengan berapa? 8. Eh, Eh. tengah-tengah. Satu ke kiri, Dua, satu dua. ke kanan. Nah, Dua, bahagi sorry. dengan 2. Okey, 10 tambah 12 buat berapa? 22. 22 bahagikan dengan 2. Kita akan guna kaedah apa ni untuk bahagi ni? Dari panjang. Tambah, ni. Kita nak bahagi dah. Tambah dah settle dah. Kita akan guna kaedah apa ni? Bahagi nak. Dari Bahagi ni panjang. dia dalam bentuk pecahan. Jadi kita akan selesaikan menggunakan kaedah apa? Potong. Potong atau pemansuhan. Okey, kita akan potong dia. Nak guna sifir berapa ni? 2. Sifir 2. Okey, 2. Semua 2 kan? Okey, 2 yang bawah ni apa nombornya nak letak? Pertama. 1. 1. 2 yang atas ni? 11. 11. Alright, jadi jawapan dia berapa? Berapa median dia? 11. 11. Okey, mediannya 11. Okey, soalan ketiga, min. Okey, macam mana nak cari min? Purata. Okey, purata. Okey, apa formula nak cari purata? Tambah dan bahagi. Okey, tambah dan bahagi. Apa nombor yang kita akan tambah? 2. 2 tambah dengan Dengan 3 tambah lagi dengan 5. tambah lagi dengan 10. 10 tambah lagi dengan 12. 12 tambah lagi dengan 16. 16 tambah lagi dengan 26. 26 tambah lagi dengan 30. 30. Okey, dah tambah, lepas tu kita kena bahagi. Bahagi dengan berapa kali ni? 8. 8. Kerana semua sekali datanya adalah ada 8. Kemudian kita akan tambahkan dalam bentuk lazim. Okey, 10, 12, 16, 26, 30. Okey, pun sama, kita akan tambahkan dulu nilai yang boleh menjadi 10. Okey, nilai mana yang boleh menjadi 10? 2, 3, 5. Okey, 2, 3, 5. Okey, nombor ni dah ada 1, 10. Okey, kemudian kalau awak tengok dekat sini, 2, 6, 6. Okey, dekat sini oleh kerana nombornya tak boleh jadi 10, kita akan gandakan nombor yang berulang. Okey, sebab gandaan tu kita kena hafal. Sekarang gandaan yang ada dekat sini 6 dengan 6. 6 tambah 6 berapa? 12. 12. Kemudian 12 tambahkan dengan 2. Okey, jadi berapa semua sekali? 14. 14. Semua sekali ada 1, 2, 34. 4. Okey, 34. Okey, kemudian yang bahagian puluh. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 2, 11. 11. Jadi 114. 11. Dah selesai ke belum? Belum. Belum. Apa lagi kena buat? Bahagi. Bahagi. Okey, apa bahagi apa? 114. Bahagi 8. Bahagi 8. Okey, 11. Nombor apa yang paling hampir dengan 11 dalam sifir 8? 8. 8 tu nombor yang keberapa? Pertama. 11 tolak 8 dapat baki berapa? 3. 3. Okey, 34. Nombor apa yang paling hampir dengan 34 dalam sifir 8? 32. 32 tu nombor yang keberapa? 4. Nombor yang keempat. Okey, dapat baki 2. Apa kena buat bila ada baki? Letak titik perpuluhan. Letak titik perpuluhan, kemudian Turunkan sifar. turunkan sifar 20. Nombor apa yang paling hampir dengan 20 dalam sifir 8? 16. 16 tu nombor yang keberapa? 2. Nombor yang kedua. Bila tolak dapat baki berapa ni? 20 tolak 16. 4.
Dapat baki 4. Okey, ada baki lagi apa kena buat? Turun ke sifar. Sekali lagi turunkan. Okey, 40 ada tak dalam sifar 8? Ada. Ada. Nombor yang keberapa? 5. Nombor yang kelima. Jadi min bagi data ini adalah 14.25. Okey. Yang keempat, kemahiran mencari apa yang perlu awak cari untuk data ni? Julat. Julat. Okey. Julat tu macam mana nak cari? Maksimum tolak minimum. Maksimum tolak minimum. Siapa data maksimum dia? 30. 30. Siapa data minimum dia? 2. 2. Jadi 30 tolak 2 berapa? 28. 20 lah, 28. Settle soalan nombor 3. Okay, sekarang soalan yang keempat. Okay. Kalau awak tengok data ni, dia beri dalam bentuk carta palang. Okay. Bila carta palang automatik, carta palang, carta pie, piktogram automatik awak kena tahu itu adalah data tersusun. Okay. Data tersusun. Tapi awak perlu pandai tafsirkan. Okey, yang pertama kita cari mode. Yang kedua kita cari median. Okey. Okay, kalau tengok kat sini mode, bezanya kat sini bila awak tengok dekat sini mode, awak dah boleh boleh letak apa itu siapa mode dia. Okey. Okay, sebelum tu kita tengok balik macam mana cara nak baca data. Okey. Data ini menunjukkan pungutan mata bagi 10 orang pemanah. Okey, ini data 1, 2, 3, 4. Ini mata dia 1, 2, 3, 4. Okey, yang dapat satu mata berapa orang? Yang dapat satu mata berapa orang? 2. Satu mata, satu mata, satu mata. Tak ada. 5. 5 orang. 5 orang. 5 orang. Okey, yang dapat 2 mata berapa orang? 1 orang. 1 orang. Yang dapat 3 mata berapa orang? 1 orang. 3 orang. Okey, yang dapat 4 mata berapa orang? 1 orang. 1 orang. Okey, sekarang soalan dia mode. Ingat mode tadi maksudnya kekerapan yang paling banyak. Siapakah mode bagi data ini? 1. 1. Kenapa awak kata 1? 1 cukup. Awak tengok yang ini. Awak tengok yang ini. Kan? Sebab ada 2 kan? Betul tak? Salah. Awak kena tengok yang ini. Ni, kekerapan yang paling banyak. Data 1 ni ada 5 orang dapat. Kan paling ramai tu. Dia macam ni tau bang. Sekejap Kalau cikgu susun, tadi cikgu suruh susun kan? 1, 1, 1, 1, 1. Ada 5 orang yang dapat 1. Kemudian yang dapat 2 tu ada seorang. Sekejap Okey, yang dapat 2 tu ada seorang. Yang dapat 3 tu ada 3 orang. 3, 3, 3. Ada 3 orang. Yang dapat 4 tu ada seorang. Okey, sekarang faham tak? Faham kan? Jadi mode dia adalah 1. Tapi 1 tu bukan 1 yang pada bilangan ni. Bukan yang pada bilangan ni. 1 tu pada yang mata. Maksudnya 5 tu ada 1 tu ada 5 cikgu. 1 tu ada 5. Nampak ni? Faham. 2, 3, 4, 5. Kan ada banyak ni. Yang lain ni ada 1, ni ada 3, ni ada 1. Faham Faham. Ni dah boleh. Okey, kemudian median pula. Macam mana nak cari median? Nombor yang ada di tengah-tengah. Median tu maksud dia nombor yang berada di tengah. Okey, bagaimana nak cari median? First tengok siapa nombor yang berada di tengah-tengah? Siapa? Semua sekali ada 10. Jadi nombor tengah-tengah di mana? 1 dan 2. 1 dan 2. Okey, jadi apa kena buat dengan nombor 1 dan 2 ni? Tambahkan. Okey, 1 tambah 2 lepas tu? Bahagi. Bahagi berapa? 2. Bahagi 2. Okey, 1 tambah 2 berapa? 3. 3 kemudian kita akan bahagikan dengan 2. Okey, kenapa cikgu tak buat macam ni? Sebabnya nanti awak tak pandai nak
mansuhkan. Okay, jadi cikgu akan buat bahagi panjang macam biasa untuk bahagi kali ni. Okay, 2. Nombor apa paling hampir dengan 3? Nombor apa paling hampir? 2. 2. Nombor yang pertama. Pertama. Okay, dapat baki 1. Apa kena buat? Tuliskan Letak sifat. titik perpuluhan, lepas tu letak sifat. Okey, 10. Ada tak 10 dalam segi 2? Ada. Ada. Nombor yang ke berapa? 5. Nombor yang kelima. Jadi mediannya 1.5. 5. Okey. Okey, yang ketiga kita cari min. Okey, formula mencari min apa dia? Puratur. Okey, tu maksud dia formulanya Tambah dan bahagi. tambah dan bahagi. Okey, apa nombor yang kita akan tambah? 1. 1 tambah 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 2. 2 tambah 3. 3 tambah 3. 3 tambah 3. 3 tambah 1. 1. Salah ni 4 ni bukan 1 ni. Ya cikgu. Tambah 4. Cikgu salah tulis. Okey. Perkan dengan berapa? Bahagikan dengan berapa? 10. 10. Okey, nombor ni kecil jadi kita tak payah nak buat dalam bentuk lazim sebab kita boleh congak. Alright? Sebab kita boleh Ya cikgu. congak. Okey, 3 ada berapa? Semua sekali, terus tambahkan. 9. 9 tambah 1 berapa? 10 tambah 4 berapa? 14. 14. 11 tambah 2 berapa? 16. 16. 16 tambah dengan 4 berapa? 20. 20. Jadi 20 per 10. Okey, oleh kerana nombor ni kita boleh mansuhkan, kita tak buat bahagi panjang macam ni Okey? Jadi kita Okey. potong sahaja. Benda boleh kita simpelkan, kita simpelkan. Okay, siapa yang kita akan mansuhkan terlebih dahulu? Sifat. Okay, Sifat. kemudian ada lagi tak boleh dimansuhkan? Ada. Ada, siapa? Dah 1. 3 dengan Ni lah nak 2 dah 1. 2 dengan 1. 2 dengan 1 nak guna sibir berapa? Sibir 1. Kalau sibir 1 kita boleh mansuh lagi ke tak? Ke tak payah? Macam tak payah je cikgu. Tak payah dah. Awak dah dapat jawapan dia. Berapa jawapan dia? 2. 2 je jawapan dia. Ini je jawapan dia. 2. Aduh. Okey. Jadi minnya adalah 2. Okey, yang keempat kita akan cari apa? Julat. Julat. Okey, julat. Senang kan soalan ni? Okey, julat. Apa nombor yang kita akan tolakkan? 4 tolak 1. Jawapannya 3. Settle. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Okey, tengok ni. Markah 100 seorang je dapat. Kena pandai tafsir tau. Markah 100 seorang je dapat. Markah 95 ada 4 orang. Markah 90 ada berapa orang? 2 orang. 2 orang. Okey, markah 85 ada berapa orang? 2 orang. 2 orang. Okey, markah 80 ada berapa orang? 1 orang. 1 orang. Okey, yang pertama kita cari mod. Ingat bila ada carta palang macam ni kita tak payah susun yo-yo sangat. Sebabnya kita dah nampak dah siapa yang paling tinggi kekerapannya. 95. Berapa? 95. 95. Kenapa 95? 95 dah ada. Kerana yang dapat markah 95 ni ada 4 orang. Okey. Okey, yang kedua kita cari median. Median kita masih lagi tetap kena susun. Okey. Markah data yang pertama 100. 100 ada berapa orang yang dapat 100? Orang saja. Okey, markah kedua 95. 95 ada berapa orang? Ada berapa 95 cikgu kena tulis ni? Ada kena type. Ada 4. Jadi 95, 95, 95, 95. Okey. Seterusnya 90 cikgu kena tulis berapa banyak? 2. 2. Okey. 85 2. pun 2 juga. Last kali 80 1. 1. Okey, kalau kita tengok kat sini data dia ada berapa orang semua sekali yang terlibat?
Berapa orang? 10. 10. Bila 10, nombor mana yang berada di tengah-tengah? 95 dengan 90 je. Okey, dia terletak di antara 95 dengan 90. Okey, bila berada terletak di 95 dengan 90, apa kita kena buat? Tambahkan. Tambahkan. 95 tambah 90, lepas tu kita akan bahagi dengan berapa? 2. 2. Okey, oleh kerana nombor dia besar, kita buat dalam bentuk lazim. 95 tambah 90, dapat berapa? 105. 9 tambah 9? 185. 185, kemudian kita akan bahagikan dengan 2. Ingat kalau nombornya besar dan awak tak reti nak congak, buat balik dalam bentuk lazim, buat balik dalam bentuk bahagi panjang. Alright? Okey, 18 dalam sifir 2, nombor yang keberapa? 9. 9. 5, nombor apa yang paling hampir dalam sifir 2? 4. Nombor 4. Sekejap, cikgu salah tulis. Nombor 4. 4 tu nombor yang keberapa? 2. 2. Okey, ada baki satu, apa kena buat? Sifar. Letak titik perpuluhan dan kita letak sifar. Okey, turunkan sifar. 10 ada tak dalam sifir 2? Ada. Ada. Nombor yang keberapa? 5. 5. Jadi maksudnya dekat sini mediannya adalah 92.5. Okey, yang ketiga kita akan cari apa? Min. Okey. Bila cari min, kita kena buat formula. Okey, apa nombornya yang kita akan gunakan? 100. Operasi apa? Tambah 95. Lagi tambah 95. banyak? 4. Ada 4. So kita terus tulis 95 tu ada 4. 1, 2, 3, 4. Lagi tambah lagi dengan 90. 10 ada berapa? 1. Ada 2. 2. Sorry. Tambah lagi dengan 85. 85 ada berapa? Ada 2. Ada 2. Last kali nombor apa? 80. 80. Bahagi dengan 10. 10. Okey. Okey, nombornya besar kan? Jadi kita akan tambah dalam bentuk apa? Lazim. Tengok je dalam bentuk Lazim. lazim. Bukan tengok je, tambah dalam bentuk lazim. Wah betul, kau nak tengok je 95, 95, 95, 90, 90, 85, 85, 80. Okey. Nombor SAR dia banyak 5. Jadi awak boleh congak. 5, 5. 10. Okey, dah ada 1, 10. 5, 5 lagi. 10. 10 lagi. Kemudian 0, 0. Sekejap. Processing Sorry. lagi. Sekejap. 5, 5. 10. 10 lagi. Okey, jadi berapa dekat bahagian SAR ni? 30. Okey, 30. Okey, kemudian kalau tengok dekat bahagian puluh ni, dia ada banyak 9. Kita tengok 9 dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, 9. Jadi kita boleh terus hafal sifir 9. 6 darab 9 berapa? 54. 54. Okey, so dekat sini 54. Kemudian 8 ada 3. Berapa? 3 darab 8. 3 darab 8. 24. 21. 24 ya. Okey, 24 kemudian ada 1 3 kat atas ni kan. Okey, kita tambahkan lagi. 4 3 berapa? 4 tambah 4, 8. 8 tambah 3, 11. Okey, 5 tambah 1, 6. 6 tambah 2, 8. 8. 6, 7, 8. Okey, 8. Kemudian jangan lupa ratus ada 180. Okey, oleh kerana kalau awak tengok kat sini dia per 10. Okey, jadi langkah seterusnya, oleh kerana dia per 10 dan belakang ni 180, kita buat dalam macam ni je. Dalam bentuk pecahan sebab kita boleh mansuhkan. Alright? Okey, siapa yang akan kita mansuhkan? Sifar. Dah dapat jawapan belum? Apa jawapan dia?
18. Okey, jadi Min bagi soalan ini adalah 18. Okey, yang keempat dia nak julat. Okey, julat. Maksimum tolak minimum. Siapa maksimum? 80. Maksimum 100. 100. Tengok, cikgu terbalikkan dia terus dia cakap 80 tu maksimum. 100. 100. Tolak dengan minimum. 80. Ya, okey. Jadi 100 tolak 80 dapat berapa? 20. 20. Jadi julatnya adalah 20. Alright, itu saja untuk hari ni. Jangan lupa tulis dalam buku Matematik apa? 4. Buku Matematik 4. Dah siap dah? Alhamdulillah. Sambil bincang sambil buat Dia tak faham cikgu. Tak faham tak apa, nanti awak boleh tengok balik, cikgu upload dekat YouTube, awak boleh tengok semula. Okay? Okay cikgu. Sambil tengok sambil awak buat.